Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cauan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kumpul di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita bangkit berdiri, kita mau saat teduh sejenak. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan kita mau mengucap syukur dan kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita agar sungguh kita boleh layak datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang, kita saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan segala pergumulan hidup kami masing-masing. Tapi Engkau tahu Tuhan hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Biarlah saat ini kami boleh datang, kami boleh fokus untuk datang menyembah-Mu. Kami ingin memberikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, hadir di tengah-tengah kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kadang membuat kita menjadi hilang harapan. Tapi marilah kita datang di hadapan-Nya. Karena hanya Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang sejati. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Hanya Kau Tuhan kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Kita katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa.
Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Allah kita yang tidak pernah gagal dan Dia tidak pernah lalai. Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Kita katakan, Dia tak pernah gagal. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan ya. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Raja yang pria saja, Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah, tak pernah lalai, jamin firman-Nya. Ya wanita, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sama-sama bersoraklah sembah Dia. Raja mulia, Yesusku Allah perkasa. Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja. Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita persiapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Paul dan diterjemahkan oleh Bapak Simon dengan tema Iman yang Hidup. Mari kita persiapkan hati kita angkat pujian Tuhan yang menjaga hidupku. Tuhan yang aku perlu, penyertaan
Selamat pagi jemaat yang terkasih, baik yang di sini maupun yang di rumah. 各位弟兄姐妹们，早安！无论在这里或是线上聚会的， Mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman 还 Tuhan. 没有进入神的话语之前，我们进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu dan bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. 主，我们感谢你们来到你的面前，还有一星期的你给我们的恩典。 Engkau terus memberikan iman kepada kami sehingga kami beriman untuk datang beribadah menyembah Engkau. 所以你一直是给我们信心，好叫我们有信心来到你的面前。 Kiranya apa yang kami lakukan bukan basa-basi, 我们所做的不是随随便便的， tapi kami datang dengan ucapan syukur karena mengalami berkat Tuhan dalam hidup kami. 因为我们来到你面前存着感恩的心，因为我们经历到你的恩典。 Sertai kami semuanya Bapa, berkati kedua hamba-Mu. 主啊，你与我们个人同在，也将两位仆人交在你手中， Sehingga kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 好叫我们都能够聆听你自己的话语。 Berbicaralah kepada kami 你亲 Tuhan. 自对我们说话， Kami siap untuk mendengar. 我们静听你的话语。 Doa kami di dalam nama Tuhan 我们 Yesus. 祷告，奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan tema besar kita Sola Fide, hanya iman. 我们要继续我们的大主题，就是因为信心。 Hari ini ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. 今天的经文是在雅各书第2章，从14节到26节。 Ya, saya bacakan ayat 14 sampai 20, nanti Pak Simon lanjutkan mandarinya 21 sampai 26. 先用印尼文，之后再用中文来继续。 Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman pada ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman seperti itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 第21节，我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就是应验经上所说的亚伯拉罕神，这就算为他的义，他有得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。这里拉哈接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。 Tema kita iman yang hidup. 我们的题目是活的信心。 Minggu lalu kita sudah membahas bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. 上个星期的题目是因信称义。 Nah, sekarang saya mau tanya ya, kita diselamatkan karena perbuatan atau karena iman? 我们称义是因为我们有信心，还是我们的行为？ Nah, sekarang saya mau tanya, kita diselamatkan karena perbuatan atau karena iman?
Yang jawab iman angkat tangan. 我就用信心的请举手， Yang jawab perbuatan angkat tangan. 用行为的请你们举手。 Ya, atau kita diselamatkan karena iman plus perbuatan. 我们的被救赎是因为我们的信心而后行为， Yang mana, saudara? 那么是哪一个最先的呢？ Bingung ya? 会感觉到 Enggak, 很 luar 困扰。 Saudara, suatu saat itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, saudara, ada orang yang tanya kepada saya. 在差不多10年前，有人问我， Ya, kejadian itu di rumahnya Pak Amancung. 那个事情是发生在钟庭贵的家里。 Ya, orang itu tanya, kita diselamatkan ya karena iman saja. 我们被救赎是因为我们的信心。 Saya waktu itu dengan penginjil Agus bilang, iya Pak, kita diselamatkan hanya karena iman. 因为我们被救赎，就是因为我们的那个信心。 Terus orang itu bilang begini, 所以那个人这样说， kok enak? 我怎么怎么爽快的？ Jadi kalau saya beriman, 如果我有信心， terus hidup saya sembarangan, saya nggak ke gereja, nggak ibadah, nggak doa, masuk surga. 那我的没有行为，我没有来到教会，是不是我 Ya, 也信 saya 天国？ berjudi, saya selingkuh, masuk surga karena saya beriman. 因为我有信心，如果我赌博，我建议我可以上 Kok 天堂。 gampang sekali. 如果是这样的话，是那么容易。 Saudara, sekarang saya tanya, kita diselamatkan karena iman atau perbuatan? 我们被救赎是因为我们的信心，还是我们的行为？ Yang jawab iman angkat tangan. 那么用信心的请举手。 Yakin? 你相信吗？ Saudara, itu pergumulan 所以这 banyak 是我 orang, 们的 saudara. 挣扎。 Tapi saya mau katakan yang benar sesuai dengan yang diajarkan Alkitab, kita diselamatkan karena iman. 所以我们呢，跟着圣经讲的，因为我们被救赎是因为我们的信心， Ya, bukan karena perbuatan. 不是因为我们的行为。 Maka hari ini kita bahas tentang iman yang hidup yang diajarkan oleh Yakobus. 我们今天从雅各书里面，我们来看他教导我们这个信心， Saudara, kalau ada iman yang hidup, berarti ada iman yang mati. 有活的信心，当然也有死的信心。 Maka kita akan belajar bersama-sama apa maksudnya iman yang hidup itu. 那时候我们要这里要学习什么叫做活的信心。 Nah, Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 所以雅各书讲，有信心没有行为是死的。 Di ayat 14 dia mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia punya iman padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 所以有的人他有信心但没有行为，是不是这样他能够得救呢？ Nah, kemudian Rasul Yakobus memberikan kita contoh 2 tokoh di Alkitab. 所以雅各他在圣经给我们2个这个圣经的人物， Yaitu Abraham dan Rahab. 就是亚伯拉罕跟拉哈。 Ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 所以第21节告诉我们，我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？ Ayat 25, Yakobus bilang, bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang 所以 lain. 第25节，基尼拉哈接待使者，又放他从别的路出去，不也是一样因行为称义吗？ Pertanyaannya kembali, saudara. 我们的问题来了， Kita diselamatkan karena iman atau karena perbuatan? 所以我们被称义是因为我们的行为还是我们的信心？ Jawabannya tetap sama, karena iman. 因为我们的答案就是因为信心。 Loh, kok bisa begitu? Ini kan contohnya karena perbuatannya. 那么这里你看，我们这是用行为来做的。 Mari kita amati bersama-sama ya. 我们来注意一下。 Abraham itu bersedia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang sudah dia tunggu berpuluh-puluh tahun. Karena apa? 所以亚伯拉罕他盼望他的孩子已经这么多年了，但是他是因为什么？
Karena dia percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan orang mati. 所以因为他知道他有信心好，他知道上帝能够使人复活。 Jadi justru karena imannya kepada Tuhan, maka Abraham melakukan tindakan sesuai dengan imannya itu, yaitu mempersembahkan Ishak, dan dia tahu kalau Ishak mati pun Tuhan bisa membangkitkan. 所以亚伯拉罕就靠他的信心，他知道如果献上以撒，就是死了，神也会将他复活。 Sekarang pertanyaannya, saudara, 现在问题又来了 Abraham percaya dulu atau berbuat setelah itu baru percaya? 我们来看亚伯拉罕先信，或者是后来行为， Abraham percaya dulu. 因为他先有信心， Dia beriman 他有信心， dan dia melakukan perbuatan sesuai dengan imannya. 所以他就用他行为来证明他的信 Jadi 心。 bukan karena dia berbuat kemudian dia beriman, 不是 bukan. 不是因为他先有行为才有信心，不是这样。 Sama halnya dengan Rahab. 就好像拉哈一样， Rahab menyembunyikan orang-orang yang diutus Musa untuk mengintai kota Yeriko. 所以他把那个窥探的人把他抽成起来，就是他的信心。 Sekalipun resikonya itu kalau ketahuan dia akan dibunuh. 如果他的后果，如果他被发现，拉哈要被杀， Kenapa Rahab mau melakukan itu? 为什么拉哈要做这样的事情呢？ Karena dia percaya kepada Allah orang Israel. 所以因为他相信上帝是全能的， Yang dia sudah dengar melakukan perbuatan ajaib di Mesir. 所以他在埃及行了很大的那个行为， Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. 所以叫这个以色列人出埃及去。 Maka kita melihat iman Rahab mendahului 所以我们 perbuatannya. 看到拉哈就是因为他有信心先，而后行为。 Jadi Rahab beriman dulu baru dia berbuat. 所以拉哈他先有信心，之后才有行为出现。 Jadi saudara, apa yang dimaksud Rasul Yakobus ketika dia mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati? 所以雅各书讲，有信心没有行为是死的。 Saudara, untuk memahami hal ini kita mau melihat beberapa hal, saudara 所以 ya. 我们要来了解这段经文，我要知道几件事情。 Yang pertama kita mesti melihat tujuan Oh, ya, daripada surat Rasul Yakobus. 所以我们要来看雅各书它的那个目的。 Kalau minggu lalu kita belajar dari surat Paulus di Roma. 上个星期我们从罗马书来学习保罗。 Paulus itu menulis suratnya untuk orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran Yahudi yang menekankan bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik. 所以因为保罗讲保罗书信是犹太人他们相信，但是要有行这个律法才能够得救， Yaitu 才 dengan 能够称义。 menjalankan hukum Taurat. 所以他们要行律法才能够称义。 Ya, minggu lalu pendeta Rusti bilang ya misalnya sunat. Kalau nggak sunat nggak selamat. 所以上个星期刘牧师讲，如果没有受隔离，他们不能够称义。 Ya, kemudian makan babi haram. 还有讲吃那些净的事物。 Jadi saudara, Paulus itu menekankan habis-habisan bahwa hanya imanlah yang menyebabkan kita diselamatkan, bukan perbuatan menuruti hukum Taurat. 所以到雅各书来讲，是因为我们信心，不是因为我们的行为才能够称义的。 Tapi Yakobus menulis kepada orang-orang yang sekalipun mengaku dengan mulutnya sebagai orang Kristen, 所以雅各书是写给那些凡相信基督的人， tapi hidupnya nggak mirip dengan orang Kristen. 但是他们的生活就不像有是基督徒的样子。 Jadi istilah kerennya omdo, omong doang. 所以他的就是个空谈而已。 Ngomong doang percaya. 所以他空谈只是信心。 Maka Yakobus menekankan perbuatan baik yang menunjukkan iman orang itu. 所以因为人的好行为才能够显明他的信心。 Ya, kamu nggak bisa ngomong doang.
你不可以空谈而已， Kamu mesti menunjukkan imanmu 所以你要显出你的信 melalui 心， perbuatan. 还有从你的行为里 Nah, 面， kemudian ada perbedaan penggunaan istilah, saudara. 还有一些名词。 Waktu Paulus menggunakan kata perbuatan baik atau pekerjaan baik, 所以保罗讲，我们做善事和做一样好的 itu，yang dimaksud adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita. 他是意思说，我们要怎么样来拯救我们自己。 Maka Paulus bilang perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. 所以保罗讲，你做善事不能够称义。 Ya, tapi waktu Yakobus bicara mengenai perbuatan baik, 但是在雅各书里面，他强调我们要有行为， itu bukan perbuatan yang kita lakukan supaya kita diselamatkan. 不是因为我们有这个好的行为才能够被救赎， Tapi Rasul Yakobus bicara mengenai perbuatan akibat atau hasil dari keselamatan yang kita dapatkan. 但是我们做一些善事是以后我们后果所要得到的。 Maka Yakobus bilang kalau engkau sungguh diselamatkan pasti ada buktinya. 如果你真正的被得救，一定有你的证据。 Maka perbuatan baik itu harus ada dalam diri orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. 所以我们知道，在基督里面，他讲行善的，是因为他能够证明他是有信心的， Kemudian perbedaannya di kata iman atau percaya. 所以他就跟你讲分别这信心跟我们的 Paulus 做的。 menggunakan istilah ini untuk menunjukkan iman kepada Tuhan Yesus. 所以我们要对耶稣基督有信心。 Tapi kalau Yakobus itu menggunakan istilah ini untuk mengatakan pengakuan percaya dengan mulut. 所以这个雅各书对我们讲，我们是有信，是用我们嘴唇上说的。 Yaitu seseorang mengatakan dia mempunyai iman. 所以有一个人他讲他有信心， Nah, bedanya di situ, saudara. 啊， Yang terakhir istilah dibenarkan, saudara. 所以最后就是被称义。 Paulus mengatakan kita dibenarkan karena iman. 因为保罗讲，我们称义是因为我们有信心， Artinya kita dianggap benar oleh Allah. 所以我们要被神称为我们是义， Dosa-dosa kita sudah dihapus 因为我们的罪已经被涂抹了， karena ditebus oleh Tuhan Yesus 就是因为耶稣来救赎我 yang 们， menggantikan kita menanggung dosa kita. 他代替我们来担当这些罪行， Maka kita dibenarkan di hadapan Allah. 所以我们在上帝面前就被称义了。 Nah, tapi kalau Yakobus memakai istilah dibenarkan, itu maksudnya pengakuan orang itu dibenarkan. 所以雅各书讲，如果是称义，就是那个人是被人承认是称 Jadi 义的。 pengakuannya itu benar, tidak dusta, tidak bohong. So, Kalau dia bilang percaya, ya percaya. 所以他的承认是对的，没有欺骗的。如果他说信就是信。 Jadi saudara, Yakobus itu bicara dia punya satu tujuan yang ingin dia sampaikan. 所以雅各书他有一个目的，他要传说的， Bahwa pengakuan percaya kita tidak boleh atau tidak bisa dipisahkan dari perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita. 所以我们的这个一切的行为，我们要遵行这个我们所信心、所仰望的。 Perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita percayai. 我们的行为是我们怎么样相信我们的上帝。 Saudara, apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu akan nyata di dalam perbuatan kita. 所以我们的信心，还有我们的行为，就是要有我们的证据在里面。 Saudara, siapa yang percaya? 有 Kalau 什么 kita makan obat, tidak boleh minum teh, minum kopi, minum susu. 有谁相信，如果我们在喝药的时候不可以有喝牛奶或者喝茶？ Ada yang mirip saya percaya itu? 你们有 Angkat 相 tangan. 你们有相信这个说法 Ya, 吗？ kalau makan obat tidak boleh minum teh, minum pakai 如果我 kopi 们 atau 在喝 susu. 药的时候不可以喝茶或者喝牛奶， Ya, karena sifatnya menetralisir. 因为这样的话就成为综合了。 Ya, jadi kalau ada orang ya mau makan obat, 如果人要在吃药的时候， terus di depannya cuman punya teh, air teh. 如果在他的面前只有茶水， Maka dia akan makan obat itu tanpa minum.
所以他 walaupun pahit sekali. 所以他必须先吃药，但是非常的苦 Dia bela-belain. 啊，所以他非常的痛苦， Ya, jadi obat itu masuk dikunyah-kunyah. 因为那个药是很苦的， Pada depannya ada tes. 但是他的面前有茶水，他不敢喝。 Kenapa dia begitu, saudara? 为什么他不敢喝水？喝 Ya, 茶 ada 水？ orang percaya teh itu melarutkan lemak. 所以，因为我们知道茶能够溶解 Siapa 油 yang 腻， percaya? 谁相信 Ya, 茶 maka 能 kita 溶 kalau 解 udah 油腻？ makan, ya kita banyak minum teh. 如果我们有吃，就很常常喝 Ya, di 茶 pesta-pesta itu orang makan daging, minum teh. 那个人吃肉，他就喝茶 Makan ini minum teh. 吃这个就喝茶。 Kenapa, 为 saudara? 什么要这样？ Karena dia percaya teh itu melarutkan lemak. 因为他知道茶能够溶解油 Sehingga 腻， walaupun dia makan banyak, nggak kolesterol. Karena dia minum teh. 因为他认为吃了不会有胆固醇，因为他喝茶。 Sudah lihat, saudara. Apa yang kita yakini itu terjadi dalam perbuatan kita. 所以我们所相信的，在我们的行为上就会显现， Iya kan? 是不是这样？ Nah, saudara, jadi Yakobus mau bilang begini, saudara. 所以我要这样做，要这样说。 Tidak mungkin kalau kau percaya sesuatu dan itu tidak ada di dalam perbuatanmu. 如果你要做一切的行为，但是等没有信心，不可能的。 Saudara, mengapa yang diajarkan Rasul Yakobus itu sangat penting buat kita? 所以雅各布教训雅各书教训我们是非常重要的。 Karena iman itu tidak kelihatan. 所以我们知道，这个信心是看不见的， Hanya akan kelihatan melalui perbuatan 所以要 kita. 从我们的行为才能够有这个证据 Ahi, beriman, 你有没有信心 mana iman? 你给我看你的信心吧， Mana iman? 你信心在哪里 Ya, Leni beriman, 你有信心？ imanmu mana? 那你信心在哪里？ Enggak lihat. 看不见， Enggak bisa dilihat, saudara. 所以因为信心是看不见， Masalahnya di situ. 就是它的重点在这里。 Maka saudara, Yakobus bilang tunjukkan melalui perbuatan bahwa engkau sungguh beriman. 如果你真的有信心，你有证明你的行为出来。 Sudah saya kasih contoh yang mirip-mirip dengan 我 itu, 再给 saudara 你 ya. 一个例子 Pak Stefanus sayang sama istri, 啊， sayang sama istri, cinta sama istri, 啊 benar? 你跟你的太太很相爱， Istrinya nggak datang hari ini ya Pak ya. Jadi ini kita pakai Pak cinta Stefanus beliau, jadi ya. contoh ya. Ya, cinta sama istri, oh itu ya ngaku cinta. 你 Ya. 爱你的太 Coba 太， saudara bayangkan suatu hari ya Pak Stefanus lagi jalan dengan istrinya. Beberapa hari yang lalu sih Ibu Sufa lagi ke salon. 他们有一天他的那个太太到这个沙龙去理发 Nah, 店， mereka lagi jalan ya. 他们在行走的时候， Ya, habis dari salon, wah tentu modelnya udah lebih cantik. 从那个出来那个理发出来， Tidak lagi, saudara. 所以如果 Diantar sama Abang Paul. 因为是谁送来的？是包送来 Beda, 的， saudara. 所以它不一样。 Saudara, kasih pun nyata melalui perbuatan. 所以我们知道，爱也是要经过我们行为的证明， Begitu juga dengan iman kita. 所以我们的信心也是如此。 Tidak mungkin kita beriman tapi tidak ada perbuatan. 不可能我们有信心，但是我们完全没有行为。 Sudah saya beberapa hari yang lalu itu menerima kabar ada orang yang butuh. Dia sudah menjalani operasi, dia habis sekian puluh juta dan dia membutuhkan bantuan. 不久前我有接到一个消息我们的会友 Kemudian saya 在手术 doa, saudara. 所以他需要一笔大的钱，所以 Tuhan 我为他祷告 mau kasih berapa? 应该要给多少？ Saya doa, saudara. Terus muncul angka 2 di pikiran saya. 所以我就一直祷告，在我的思维里面出现了2字， Ya, saya mau kasih dia 2 juta. 所以我要给他两条， Dan setelah itu saya doa lagi sama Tuhan. 所以我又在向上帝祷告 Tuhan mau saya kasih berapa? 要经过我要给他多少？ Saya mau nurut dengan apa yang Tuhan
kendaki. 所以我要顺服上帝所给我的指示， Saya mau nurut Tuhan. 所以我要顺服你。 Ya, tiba-tiba angkanya jadi terbalik, saudara, 5 juta. 所以他的那个数字转过来就是5条，500万。 Sudah saya bilang, Tuhan, aduh, 5 juta. 我跟上帝讲，怎么会5条呢？ Saya doa terus, Tuhan, betul enggak segitu? 所以我在问上帝是不是这个数字。 Akhirnya saya doa-doa, saya tawar-menawar dengan Tuhan. 所以我就跟上帝讨价还价， Saya bilang, Tuhan, 3 juta. 我给他3条吧。 Dan Tuhan memberikan saya kedamaian. 所以我的心， Maka saya kasih 3 juta. 所以我就奉献给他3 Saudara, 条 ini。bukan soal nominalnya, saudara. 这不是因为数字的问 Ini 题， soal kita beriman atau tidak. 这是我们对上帝有没有 Kita 信心。 percaya Tuhan atau tidak. 所以我们知道向上帝必定带领。 Ternyata iman saya tidak besar, kecil. 所以因为我的信心太小了， Tuhan tantang saya 5 juta. 所以向上帝要我出5条， Saya cuma kasih 3 我才给 juta. 他3条。 Saudara, itulah iman kita, saudara. 为什么呢？就是因为这是我们的信心。 Saudara, saudara tidak tahu imanmu. 所以你知道现在你的信心吗？ Saya juga tidak tahu iman saya. 我也不知道我的信心， Tapi saya tahu setelah ada perbuatan 但是我们要经过有行为的时 yang 候，才知 sesuai 道我们 dengan 的信 iman 心， saya. 才就知道我们应当要怎么做。 Ya, Asun tahu imanmu seberapa tinggi? 所以你的信心是多少？ Indra tahu imanmu seberapa besar? 你的信心有多 Ada 大？ yang tahu, saudara. 不能够知 Kita 道， hanya tahu setelah kita melakukan 只 perbuatan 知道我 yang 们在 sesuai dengan iman 在 kita. 行为上行出来的时候才知道。 Maka Yakobus mengajarkan kepada kita iman tanpa perbuatan mati adanya. 所以雅各书就强调我们有信心没有行为是死的。 Maka di ayat ke-22 Yakobus bilang, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 可见信心与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。 Imanmu menjadi sempurna. 所以你的这个信心是 Imanmu 决定 semakin kokoh 所以你的信心越坚定， karena perbuatanmu 就是因为你的行 yang 为。 sesuai dengan imanmu. 所以这是要在证明你的信心。 Berapa banyak kita yang punya iman seperti itu? 所以我们多少人有这样的信心？ Sudah seorang pendeta namanya Dietrich Bonhoeffer ngomong begini. 有一个牧师他也这样说： Hanya orang percaya yang taat 只有信的人才能够顺服， dan hanya orang yang taat yang sungguh-sungguh percaya. 所以有顺服的他真正他有这个信心。 Saudara paham artinya, saudara? Kalau kita mengatakan percaya, kita mesti taat. 如果我们说我们有信心，但是我们必须要顺 Karena 服， hanya orang yang taat melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh 所 percaya. 以顺服的人他真正的能够行出他 Orang 信 yang 心。 taat melakukan firman Tuhan, itulah orang yang 所 percaya. 以能够行上帝的话语的人，他是有信心的人， Karena dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. 因为他所做的是上帝要他做的， Dia taat, 因为他顺服， sekalipun sulit, 本来是很难的， sekalipun tidak masuk akal. 其实是很不合逻辑的。 Maka di dalam Ibrani 11 kita melihat pahlawan-pahlawan iman. 所以我们在这个希伯来书看到那些这个信心的英雄， Nuh karena iman 我们看到挪亚因为他的 membuat 信， bahtera di atas gunung. 所以他能够建造方舟在山上。 Orang bilang Nuh gila. 所以人家讲挪亚是疯子， Ngapain buat bahtera di atas gunung lagi? 你为什么建方舟在这个山上又这么大？ Mana dorongnya ke laut? 因为他的那个信心， Tapi Nuh melakukannya. 但是我们看到挪亚顺服， Karena dia beriman kepada 因 Tuhan. 为他对上帝有信心。 Dan kita juga mendengar bahwa Musa meninggalkan kemewahan di Mesir. 我们能看到摩西他能够将他的 Dia 埃及 tidak 的 mau 王富贵， disebut sebagai putra Firaun. 他不知道他是法老的一个儿子， Dia keluar dari Mesir. 所以他从埃及
不 Dia 来， lebih memilih menderita daripada hidup senang di Mesir. 所以他甘愿选择生活痛苦 Karena 来到 imannya. 埃及， Karena imannya. saudara. 因为他的信心。 Jadi kita lihat mereka semua beriman dan mempunyai perbuatan. 所以我们看到他们各个的英雄都是靠着信心， Perbuatan yang sesuai dengan 因 imannya. 为他们所做的这些行为，就是因为他们的信心所致。 Saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh taat yang percaya. 真正的顺服以上帝的信心， Pertanyaannya kepada kita, saudara. 所以我们要知道我们的信心。 Sudah percaya Alkitab firman Tuhan? 我们已经知道圣经是上帝的话， Percaya? 你相信吗？ Jenny percaya? 你相信 Yeremia percaya 圣经是上帝的话吗？ Siapa yang membaca firman Tuhan? 有什么人读圣经的话？ Saudara, Alkitab ini adalah surat cinta Tuhan kepada kita. saudara. 这是神对我们谈恋爱的一本书。 Tuhan mengungkapkan isi hatinya, kemauan, kehendaknya kepada kita dari firman-Nya. 所以神最重要的信心，还有使我们能够明白他圣经的话语， Tapi apakah kita membacanya? 是 saudara? 不是我们有读经？ Apakah kita 我 merenungkannya? 们有没有默想他的话语？ Itu adalah surat cinta Tuhan buat 这 kita. 是神对我们写的一个情书。 Saudara, beberapa hari yang lalu Facebook, WhatsApp lagi bermasalah. 我们知道几天前那个 Facebook 书面有一些问题， Ya, kemudian di televisi itu diwawancara beberapa orang, saudara. 所以在这个电视里面有访问几个人， Ada yang cerita begini. 有的人是这样说， Waduh, saya itu dimarah-marahi teman saya. 他说我被我的朋友发脾气， Karena WhatsApp-nya nggak saya balas. 因为他所给我的书面 Ya, 我没有回 gimana 答， mau balas, saudara? 我怎么样回复呢 Kan？koneksinya lagi error 因 semua. 为一切的联络都已经乱了， Ya, kalau dilihat cuma centang satu. 所以如果我们看的他已经好像Wah, saya dimarahin teman-teman. 所以我就被我的 Kamu 朋友骂 gimana sih di WhatsApp nggak dibalas? 你是怎么了？我的书面跟我的简讯你都没有回 Aku 复， pikir kau udah mati aja. 我以为你已经死了。 Saudara, WhatsApp aja yang nggak dibalas aja kita kesel, saudara 所以我 ya. 们看到短信我们没有回复，我们自己会感到很气 Ya kan, 馁。 misalnya istri WhatsApp suami nggak dibalas-balas, kesel nggak? Kaling kesel. 如果你丈夫 Kalau 和妻 WhatsAppmu 子 nggak 因为 dibalas-balas, 短信没有回复，你会很 oh 气 lagi di 馁。 mana nggak dibalas. 所以为什么 Oh udah makan belum? Nggak 我 dibalas. 我的那个短信你没有回复， Kamu kenapa nggak dibalas? 为什么你不回信呢？ Ada apa kok 有什么事情吗 nggak？dibalas? 为什么没有回复？ Walah, ini kemana dia? 我要怎么回复呢？ Kesel kita. saudara. 所以你会感到很懊恼。 Waktu Tuhan menulis surat cinta kepada kita dan kita tidak baca. 所以我们看到神给我们的情书，我们没有去读， Bayangkan keselnya Tuhan. 所以我们要看看上帝的心情又如何。 Dan seringkala kita tidak membacanya, saudara, 如果我们没有常常去回复的话， kita juga tidak membalas surat cinta Tuhan itu. 就是好像我们没有回复我们的情书一样。 Artinya kita tidak melakukan perbuatan sesuai dengan firman 所以，因 Tuhan. 为我们没有用我们的行为照着我们的信心去做， Karena kita nggak baca, 因为我们没有去读， kita nggak tahu 因为我们不知道 mau buat apa, 要做什 ya 么 kan? Iya. 因为我们没有去读，我 Tapi 们就 waktu 不知 kita 道， baca, kita mengerti, saudara. 所以我们没有去读就不明白。 Waktu itulah kita baru bisa melakukan firman 如果我 Tuhan. 们读了明白，我们才能够去行。 Saudara, kita tidak bisa bohong, saudara. 所以我们不能够欺骗。 Kalau engkau mengaku percaya, 你说你有 engkau 信心， mengaku beriman, 但是你说你承认你有， pasti terlihat Izin. melalui 但是 perbuatan. 我们要从你的行为看到你的证据， Engkau sungguh-sungguh datang beribadah, 所以你要来真正的来聚会， datang untuk mencari Tuhan. 是吧？你要来寻找上帝。 Engkau di rumah selalu berdoa, 你在家里时常祷告， menyatakan bahwa kita bergantung kepada kemurahan kasih 我 Tuhan. 们讲我们常常靠着上帝的怜悯， Engkau berusaha, bekerja, engkau berdoa. 所以你在工作，你
有枝叶你在祷告， engkau berserah kepada Tuhan. 你依靠上帝， Engkau percaya berkat itu datang dari Tuhan. 所以你知道一切的恩典就是神所赐的。 Saudara, apakah itu yang kita lakukan? 我们所做的有什么？有些什么呢？ Di mana iman kita? 那我们的信心在哪里呢？ Di mana, saudara? 我们的信心在哪里？ Kita mengaku percaya. 我们说我们信， Tapi di mana iman kita? 那我们真的信心在哪里？ Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. 所以这个耶稣讲，如果谁能够遵从我的命令，他就是有信心的。 Kita yang mengasihi Tuhan 我们爱上帝， adalah orang yang melakukan perintahnya. 有的人遵行他的命令。 Iman tanpa perbuatan mati 我 adanya. 们知道有信心没有行为是死的。 Saudara, landasan iman kita adalah firman Tuhan. 我们来听神的话， Karena Roma bilang iman timbul dari pendengaran. 因为罗马书讲我们的信心是产生在我们的 Pendengaran 心 akan firman tinggal. Kristus. Iman kita hanya bertumbuh kalau kita membaca firman Tuhan. 我们的信心能够成长，我们要常常来读圣 Karena 经。 ini surat cinta Tuhan 这 kepada 是 kita. 因为神给我们的情书， Dan melalui firman Tuhanlah kita tahu bagaimana melakukan perbuatan yang sesuai dengan iman kita. 所以记住神的话，我们才能够造就我们的信心，怎么样去做？ Maukah kita membaca firman-Nya? 我们要来常常读神的话 Sehingga 吗？ engkau mengerti kehendak-Nya. 所以你才能够知道神的旨意， Setelah itu engkau baru bisa membalas surat cinta Tuhan 所以你才能够回复给上帝的情书， melalui perbuatan yang sesuai dengan imanmu. 就是造就你的行为、信心怎么样去做。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告， Bapa, kami datang 主， kepadamu. 我们来到你的面前， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. 主，我们谢谢你今天赐给我们你的真理。 Kami kembali Tuhan diajak untuk mempertanyakan iman kami. 所以我们又在被反问，我们的信心在哪里？ Bertahun-tahun kami mengikut Engkau 我 Tuhan. 们跟随了你这么多年， Bertahun-tahun pula kami percaya, kami mengaku percaya kepadamu. 我们承认我们信靠你这么多年。 Tapi Tuhan, apakah itu nyata dalam perbuatan kami? 主啊，这是不是我们的行为？ Tuhan, ampunilah kami 主 Tuhan. 啊，你赦免我们的罪。 Membaca firman-Mu saja kami malas. 我们读你的话就觉得很难读， Kami tidak ada keinginan 我们 sama 完全没有这 sekali. 个欲望去读你的话。 Bagaimana kami bisa melakukannya Tuhan? 那我们又如何去行在我们的生活里面？ Iman kami mati. 所以我们的信心是死 Kami 的， hanya menjalankan ritual agama 我们只有行例行的功， yang 那 tidak 个 ada 功 artinya, 这个是完全没有意义 yang 的， kosong. 是没有。 Sehingga waktu kami menghadapi masalah hidup, 所以当我们遇见有事情的时 kami 候， tidak ada pegangan 所以我们完全没有依靠， karena kami jauh dari Tuhan. 因为我们离你很 Kami 远， tidak tahu bagaimana bersandar 我 kepadamu. 们不知道怎么来依靠你， Karena kami tidak tahu firman-Mu. 因为我们不知道我们你的话， Kami tidak tahu apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. 所以我们不知道你已经早跟我们说过的话。 Tuhan, ampuni kami. 主啊，你赦免我们的罪， Tuhan, tolong kami. 主啊，你帮助我们。 Mulai hari ini Tuhan, 从今天起， kami ingin menyatakan iman kami Amin. melalui 我 perbuatan. 们要从我们的行为来证明我们的信心， Perbuatan yang sesuai dengan iman 因为 kami. 我们所的行为就是造就你给我们的信心。 Membaca firman-Mu, 我们要读你的话， mendekatkan diri 我 kepadamu, 们亲近你， bersandar 我们依 kepadamu, 靠你， menyerahkan seluruh kegiatan dalam hidup kami ke dalam 让我们 tangan. 生活的一切献在你的脚前， Karena kami tahu Engkau mengendalikan segala sesuatu. 因为你是我们一切的依靠。 Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu 你 Tuhan. 叫我们做的一切讨你的 Kami 喜 juga 悦， dengan setia memberikan persembahan 我们也要忠心的来奉献。 sebagai wujud bahwa kami beriman akan pemeliharaan 就 Tuhan 是 kepada 因为 kami. 你的保守，使我们能够活到今日。 Kami juga mengasihi sesama kami. 我们也彼此相爱， Karena itu yang Kau inginkan. 这是你要我们做的， Kami ingin melakukannya. 我们要这样去行， Sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu, 就是 Tuhan, 因为借着我们的行为，
Kami tahu bahwa kami sungguh-sungguh beriman. 就是给我们知道我们真正有信心。 Tuhan berkati kami. 主啊，你祝福我们， Tolong kami 主啊， Tuhan. 你帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama saat ini menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa sekarang pemerintah sudah mulai melaksanakan proses pendidikan tatap muka yang dilakukan secara berkala. Mari kita sama-sama doakan khususnya anak-anak di SD, SMP, SMA, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan pemerintah bisa menanganinya dengan baik dan pihak sekolah pun juga bisa bekerja sama dengan baik dengan memaksimalkan protokol kesehatan. Dan mari kita buka suara sama-sama supaya melalui perubahan yang berangsur-angsur kepada tatap muka ini, anak-anak kita, adik-adik kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang semakin maksimal dari hari ke hari, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dengan maksimal juga. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan. Saat ini anak-anak kami, adik-adik kami sudah mulai belajar tatap muka. Tuhan tentu ini tidak lepas dari kekhawatiran kami juga tentang keamanan yang ada. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan saja yang boleh melindungi, menyertai, sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik, protokol kesehatan bisa dijaga dan dimaksimalkan baik oleh pemerintah maupun juga oleh pihak sekolah. Tuhan kami berdoa supaya melalui ini, proses pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal, dan mereka bisa bertumbuh, adik-adik kami, teman-teman kami bisa bertumbuh dengan maksimal Tuhan melalui proses pembelajaran yang ada. Kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah membaca beberapa artikel atau berita gitu ya, baik di online maupun di televisi, kalau kita tahu isu kesehatan mental itu juga lagi meningkat di tengah pandemi COVID-19. Jadi bukan isu kesehatan saja begitu ya, kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga demikian. Kalau Bapak Ibu penasaran nanti pulang bisa cari beritanya, tapi mari kita sama-sama berdoa supaya orang-orang, bahkan diri kita sendiri, keluarga kita, keluarga dekat, keluarga jauh, saudara-saudara kita, boleh Tuhan yang terus menolong supaya kita semua bisa menghadapi pandemi yang belum berakhir ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Dan bahkan jika memang kita tahu ada anggota keluarga kita yang bergumul dengan kesehatan mentalnya, kita berdoa mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan saja yang memulihkan. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, untuk rekan-rekan kami, untuk saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk adik, dan semua orang yang kami kenal di sekitar kami Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mendapati kami, bahkan mereka bergumul tentang kesehatan mental, mungkin mereka stres, mungkin mereka depresi, mungkin mereka mengalami mood swings yang luar biasa. Tuhan, kami memohon supaya Engkau saja yang boleh memulihkan juga. Engkau yang boleh menolong supaya kami semua, saudara-saudara kami, teman-teman kami bisa terus bergantung kepada Tuhan di tengah keadaan saat ini, sehingga kami sama-sama bisa terus menjalani kehidupan dengan baik, melakukan panggilan hidup kami dengan baik juga sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami, permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berdoa. Berdoa ini kami yakin adalah salah satu wujud nyata dari iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mendengar doa kami, dan Engkau juga yang menjawabnya sesuai dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Dan apabila Tuhan ingin memakai kami untuk berkontribusi menjawab doa yang sudah kami sampaikan bagi orang-orang di sekeliling kami, kiranya Tuhan Engkau yang membuat hati kami menjadi hati yang taat, membuat iman kami menjadi iman yang hidup, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan menyertai sepanjang langkah hidupmu. Kasih dari Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus, dan kuasa pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah memberikan iman itu kepadamu, memimpinmu sehingga engkau bisa mewujudkan iman itu melalui perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan imanmu, sehingga imanmu diteguhkan menjadi sempurna mulai hari ini sampai engkau bertemu Tuhan kembali. Amin. Semuanya bisa duduk saat teduh, ibadah kita sampai di sini. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ada beberapa pengumuman yang gereja ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentang kelas pembinaan menuju serupa Kristus, yaitu kelas berakar. Jadi sesi 6, yaitu hari ini, hari Minggu, hari ini, tanggal 10, jam 7 nanti akan ada kelas berakar yang topiknya yang akan dibicarakan adalah berdoa dan bersaat teduh. Dan yang akan berbagi adalah Guru Injil Advent. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti ini, nanti Zoom ID akan di-share melalui WhatsApp. Jika Bapak Ibu merasa tidak menerimanya, silakan hubungi saja Cijuni atau Maria gitu untuk memberi info kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan informasinya. Kemudian yang kedua adalah pemberkatan nikah yang akan dilakukan di hari Sabtu 23 Oktober 2021 jam 10. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan
untuk saudara Dong Yon Kim dan saudari Goldin Shanice Yapina. Dan pemberkatan akan dilakukan di The Westin Jakarta. Rasuna Said dan jemaat dapat mendukung kedua saudara kita ini di dalam doa supaya Tuhan yang menyertai rencana dan persiapan dan bahkan keluarga baru yang akan terbentuk. Demikian pengumuman dari kami, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, di bawah ada amplop dan bisa langsung dimasukkan di kotak yang di belakang. Terima kasih, Tuhan memberkati.